Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi di dalam ruangan sembang santai geologi menerusi channel Cinta Risa bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Barangkali belum terlewat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh muslimin dan muslimat di Malaysia khususnya dan di serata dunia amnya. Pada kesempatan ini, saya akan cuba menjelaskan secara ringkas suatu teknik ataupun cara yang saya kira mudah yang boleh dilakukan di rumah pun untuk menguji ketulinan emas. Sebelum itu, saya memohon supaya diberi like dan share kepada video ini supaya lebih ramai mendapat manfaat dan peluang mengikutinya. Dan bagi yang belum subscribe channel Cinta Risa, sila subscribe dengan menekan butang subscribe pada video ini. Terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum, emas ialah logam paling berharga berbanding dengan logam-logam yang lain. Berikutan dengan itu, emas tidak dapat mengecualikan diri daripada manipulasi dan penipuan. Ada pelbagai bentuk manipulasi yang dilakukan kepada emas, sudah tentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nampaknya manipulasi ini lebih mudah dilakukan kepada shilling emas dan juga jongkong emas berbanding dengan emas di dalam perkakasan jewelry. Antara bentuk manipulasi dan penipuan itu ialah seperti berikut. Yang pertama, meletakkan nama syarikat yang sebegitu established dan terkenal dalam pengeluaran emas kepada sesuatu produk. Yang kedua, mengurangkan kepekatan atau ketulinan emas sedangkan mendokumentasikan ketulinan yang tinggi kepada produk tersebut. Yang ketiganya, yang saya kira jauh lebih serius, ialah melakukan apa yang disebut sebagai penyalutan emas, iaitu lapisan yang nipis sahaja daripada emas ini disalutkan kepada logam yang lain. Ini dipanggil sebagai electroplating of gold. Jadi, ada pelbagai kaedah dan cara yang telah dipraktikkan orang untuk menguji ketulinan emas ini. Secara umumnya, saya boleh bahagikan kaedah-kaedah itu kepada dua, iaitu satu yang disebut sebagai kaedah tidak memusnah atau non-destruktif. Seperti jelas pada namanya, ujian-ujian yang dilakukan tidak menjejaskan bentuk fizikal daripada bahan emas tersebut. Ini termasuklah tiga yang sangat popular, iaitu dengan melihat warna emas, di mana emas itu berwarna kuning terang, dan orang yang berpengalaman akan dapat melihat secara beransur-ansur kepudaran warna kuning ini apabila emas tersebut
digaulkan dengan unsur-unsur lain. Jadi ini teknik yang agak popular. Teknik yang kedua ialah dengan menimang berat daripada emas tersebut. Ini pun perlukan pengalaman kerana emas itu unsur atau metal atau logam yang padat dan tumpat. Beratnya adalah jauh lebih menekan daripada metal ataupun logam-logam yang lain. Jadi dengan cara ini boleh ditentukan sama ada emas itu mempunyai ketulinan tinggi ataupun rendah. Yang ketiga, non-destruktif ini ialah dengan menggunakan magnet, di mana dikatakan emas tidak tertarik oleh magnet, dan ini boleh membezakannya dengan logam-logam lain yang tertarik kepada magnet. Tapi saya akan menjelaskan bahawa ini bukanlah satu ujian konklusif sebab dia terbatas kepada beberapa faktor. Bagi ujian yang destruktif ataupun yang merosakkan, ada beberapa yang biasa dilakukan orang ialah dua, iaitu yang pertamanya dengan menindakkan bahan emas itu dengan asid. Dan of course, tentu sekali ini menjejaskan bentuk fizikal daripada emas tersebut. Dan dibuat hanya kalau tidak ada option untuk cara yang lain. Cara yang kedua ialah dengan melakukan penggurisan atau stretching kepada emas itu, termasuk memotong emas tersebut untuk melihat apakah yang ada di bawah selaput emas yang nipis itu. Untuk menunjukkan teknik magnet ini dan kelemahan yang ada padanya, saya sediakan satu carta yang menunjukkan logam dan sifat magnet masing-masing. Kalau saudara perhatikan, saya senaraikan 6 logam di sini, iaitu iridium, emas, tungsten, perak, tembaga dan besi. Hanya besi saja yang mempunyai daya tarikan magnet yang kuat. Sedangkan unsur-unsur yang lain ini, of course, gold, emas, tapi tungsten, perak dan tembaga, malah iridium, tidak menunjukkan sifat tertarik kepada emas. Jadi maknanya, tidak cukup dengan kita mengatakan emas itu tidak menarik magnet dan mengatakan bukan emas itu diletakkan besi, tetapi kemungkinan emas itu dicampurkan dengan logam-logam lain adalah sentiasa ada di situ, iaitu seperti yang disenaraikan sini. Malah beberapa logam lain yang biasa diamalgamkan dengan emas pun bersifat tidak magnetik. Jadi ini satu ujian yang non-konklusif. Dia perlu disokong oleh data-data yang lain lagi. Jadi saya ingin memperkenalkan, malah memang telah ada pun, satu teknik iaitu menggunakan apa yang disebut sebagai specific gravity daripada emas dan bahan-bahan yang lain. Dalam bahasa Malaysianya kita sebut sebagai ketumpatan bandingan atau ketepatan tentu bagi bahan tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan ketumpatan spesifik atau ketepatan tentu ini tak lain daripada kadar antara berat bahan dalam kes kita, emas ini, terhadap satu bahan rujukan. Dalam hal emas dan logam, digunakan bahan rujukannya ialah air yang tulen. Kerana air yang tulen ini 1 sentimeter padu bersamaan beratnya dengan 1 gram. Jadi semua ketumpatan bahan dibandingkan dengan
1 cm padu air iaitu 1 gram hingga mendapat spesifik graviti masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan SG untuk emas ialah 19.3 gram per sentimeter padu. Kemudian ada logam lain dengan nilai masing-masing, ada yang lebih tinggi seperti iridium. Ini yang paling tinggi, 22 gram per sentimeter padu. Yang lebih rendah seperti tungsten. Sayang sekali tungsten ini ketumpatan spesifiknya adalah sama dengan emas. Sedangkan tungsten adalah satu unsur yang murah, jauh lebih murah daripada emas, 260 per gram sekarang ni, ataupun iridium 840 per gram sekarang ni, tetapi cuma 0.2 Rm per gram. Tetapi mereka mempunyai SG yang sama. Yang lain ialah silver atau perak, nilai SG-nya 10.5, harganya sederhana. Tembaga 9 dan besi 7 hingga 8. Jadi harga ditunjukkan di situ. Jadi jelas di sini kecuali tungsten, yang lain-lain boleh kita gunakan untuk membezakan emas dengan bahan lain yang telah dicampurkan. Maknanya begini, kalau emas tulen 19.3, sebarang campuran bahan-bahan ini akan menyebabkan SG emas kita itu menjadi kurang daripada 19.3, bergantung kepada berapa banyak yang dicampurkan. Kita tidak bimbang tentang iridium kerana tidak mungkin orang mencampurkan emas dengan iridium kerana dia merupakan satu unsur yang sangat mahal harganya, iaitu 3 kali ganda berbanding dengan harga emas. Jadi saya akan tunjukkan pula secara ringkas teknik yang boleh kita gunakan untuk menguji ketulenan emas itu di rumah anda. Kita cuma memerlukan 2 alat saja dalam hal ini, iaitu maaf saya, mungkin rajah yang sebelumnya. Ya, ini dia. Kita memerlukan 2 peralatan mudah saja. Selagi kita dapat mengadakan satu electronic balance ataupun neraca elektronik yang boleh membaca sehingga 0.01 gram, ini biasa ada di pasaran, sudah cukup. Dan julat yang boleh ditimbang sebaik-baiknya ialah antara 0 hingga 200 gram. Itu satu. Yang kedua, kita memerlukan apa yang disebut sebagai silinder penyukat ataupun measuring cylinder seperti ini, yang harus mampu membaca sehingga 0.1 mil. Jadi di sini tunjukkan senggatan ini 5, jadi mana 0.1 separuh atau di tengah daripada antara 2 garisan. Itu boleh dibaca daripada measuring cylinder ini. Adanya 2 alat ini membolehkan kita menguji SG bagi emas, terusnya menentukan ketulenannya. Bagaimana ini dilakukan? Yang saya tunjukkan di sini. Kita harus mengisi silinder penyukat itu dengan air yang tulen, air yang kosong tulen. Saya ambil contoh sini, katakan kita isi tepat dengan volume 4 mil. 4 mil ni sama dengan 4 kubik sentimeter ataupun sentimeter padu. Jadi kita isikan air. Bahan yang hendak kita uji, bahan kita
kita bersihkan betul-betul, keringkan dan celupkan ke dalam silinder penyukat tersebut. Sudah tentu air akan naik kerana bahan ini telah mengusir air sehingga dia menambahkan isi padu. Sebagai contoh di sini, katakan air itu naik kepada 5.5 mil. Air kosong tadi 4 mil, sekarang menjadi 5.5 mil. Jadi di sini air setelah direndam dengan emas 5.5 mil, emas sahaja, maknanya ini tolak dengan 4 ini, dia menaikkan volume 1.5 mil, betul ya, 5.5 tolak 4. Dan berapakah berat bahan ini yang kita celupkan itu, boleh kita dapat dengan mendarabkan SG-nya dengan volume yang naik itu, mana volume dia sendiri, isi padu dia sendiri. Kita dapat jawapan 28.95 gram. Bahan ini, kita tak kata emas lagi, kita kata bahan ini beratnya 28.95 gram. Jadi kita harus tafsir. Ada 3 kemungkinan yang berlaku di sini. Kalau 28.95 gram yang kita dapat ini, maka itu boleh menandakan dianya adalah emas tulen 100%, 100% gold. Tetapi ingat, spesifik gravity daripada emas adalah sama dengan tungsten. Jadi ada kemungkinan juga tungsten. Tetapi kalau 28.95 kurang daripadanya, mana 26, 24, 23 dan sebagainya, mana emas itu telah dicampurkan dengan unsur-unsur lain yang SG-nya adalah lebih rendah. Tetapi tidak mungkin hasil kita mendapat lebih daripada 28.95 gram. Walau begitu, ingat, kalau berlaku juga mana ada unsur iridium pula di dalam ini. Kerana iridium itu SG-nya 22 dan boleh meninggikan nilai untuk emas ini. Jadi itulah teknik ringkas yang boleh kita gunakan untuk menguji ketulenan emas mungkin di rumah kita sendiri. Jadi sehingga bertemu lagi di dalam video yang akan datang, mungkin saya akan huraikan sedikit tentang pembezaan di antara emas dan tungsten tadi, di mana SG mereka sama. Sehingga itu, jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe channel Cinta Risa. Sekian untuk kali ini dan terima kasih kerana menonton. Terima kasih.